Assalamualaikum, salam hormat kepada penonton setia kami Bicara Diari dan Rawat. Sudah pastinya setiap minggu kami akan bawakan kepada anda topik-topik berkaitan dengan kesihatan yang sangat penting untuk pengetahuan kita bersama. Seperti yang kita sudah maklum, sebelum kita beralih kepada apakah antara tajuk perbincangan kita pada malam ini, sudah pastinya juga perhatian kita tertumpu kepada kes baharu COVID-19 yang direkodkan setakat hari ini. Kalau boleh kita kongsikan, 17,134 kes baharu yang direkodkan pada hari ini, dan ia merupakan satu pemerhatian kita bersama. Dan kalau boleh kita saksikan juga jumlah kes keseluruhan COVID-19 dalam negara setakat kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini hampir mencecah 3 juta kes. Dari segi perincian, daripada 17,134 kes baharu yang direkodkan pada hari ini, 0.5% dikategorikan bagi kategori 3, 4 dan juga 5. Manakala bakinya ataupun 99.5% merupakan bagi kategori 1 dan 2. Ini merupakan perhatian kita bersama untuk kita terus mengamalkan SOP pada tahap yang tertinggi dan terus membudayakan norma baharu demi melindungi diri kita dan juga komuniti kita daripada terus dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Seperti mana yang sering kali disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga kami ingin teruskan pemerhatian kepada apa yang telah disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, adalah sangat penting dalam budaya norma baharu pada ketika ini untuk kita melaksanakan ujian kendiri, khususnya bagi anda yang mengalami gejala ataupun anda merupakan kontak rapat kepada kes COVID-19, ataupun sebelum anda menghadiri majlis-majlis keramaian ataupun anda akan berada di tempat kerja dalam jangka masa yang panjang, perlulah kepada anda semua untuk melaksanakan ujian kendiri ataupun ujian saringan COVID-19 demi keselamatan kita bersama. Penonton, malam ini topik yang akan kita bawakan adalah berkenaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam kalangan kanak-kanak ataupun PICK Kids yang berusia 5 sehingga bawah 12 tahun. Jadi pemerhatian kita khususnya pada malam ini adalah berkenaan kepentingan pengambilan vaksinasi ini kepada kalangan kanak-kanak. Terlebih dahulu kita saksikan gambaran statistik berkenaan kanak-kanak yang telah dijangkiti COVID-19 sepanjang 2 tahun lebih kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Saksikan. Ada asma. Sebab tu saya ambil keputusan untuk ambil vaksin lah, sebab dia ada asma kan. Takut nanti keterukan akan datang, kita tak tahu. Pak vaksin? Dah. Okey. Okey. Tak sakit? Tak takut? Tak. Untuk melindungi anak saya yang mana kanak-kanak ni bila bergaul dengan rakan-rakan dia akan macam over excited, jadi kadang-kadang dia akan terlepas pandang dengan SOP tu. Jadi saya ambil keputusan untuk vaksin anak saya. Kita pun tunggu ni vaksin lama dah. So akhirnya kanak-kanak sudah boleh. So kita bawa dia mari sini. Baik penonton, itulah antara gambaran bagaimana program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi kalangan kanak-kanak yang berusia 5 sehingga bawah 12 tahun yang telah pun mula dilaksanakan pada 3 Februari yang lalu, dan juga sudah pastinya ianya telah bermula secara berperingkat di seluruh negara, dan sudah pastinya kepentingan, dan juga kita dapat lihat tadi riak wajah daripada kalangan kanak-kanak yang cukup ceria dan cukup gembira untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi hari ini kita bawakan 2 orang tetamu
di studio untuk kita membincangkan berkenaan kepentingan pengambilan vaksinasi khususnya dalam kalangan kanak-kanak ini, iaitu kita bersama dengan Dr. Seva Kumar, anak lelaki Seva Puniam yang merupakan Ketua Jabatan Pediatrik yang juga merupakan pakar perunding pediatrik dan pediatrik nefrologi Hospital Selayang. Doktor? Selamat petang, selamat malam. Selamat malam, Doktor. Dan juga di sebelah saya Dr. Saidatul Nurbaya Buang yang merupakan pakar perunding kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Doktor, topik ini sangat pentinglah untuk kita berikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di luar sana, khususnya dalam kalangan ibu bapa maupun penjaga di luar sana untuk mereka memahami kepentingan vaksinasi khususnya kepada anak-anak mereka. Jadi, aspirasi kita bersama sebelum ini adalah lindung diri, lindung semua. Jadi, mungkin untuk permulaan ini sebagai mukadimah, Doktor, boleh terangkan kepada penonton semua apakah antara kepentingan utama yang perlu kita fahami untuk anak-anak mengambil vaksinasi ini, Doktor? Seperti mana kita tahu, kita telah mulakan program vaksinasi kebangsaan COVID-19 sejak bulan 2, bulan 3 tahun 2021 untuk orang dewasa. Masa itu kita memberikan kepentingan kepada orang dewasa kerana waktu itu orang dewasa yang dilandai oleh COVID-19. Waktu itu seluruh dunia dan juga Malaysia kita jangkakan yang jangkitan COVID pada kalangan kanak-kanak mungkin kurang. Tapi anggapan itu silap sikit, di mana pada awal tahun 2020 jangkitan yang melanda kanak-kanak melengkungkan 12,000 lebih, hampir 13,000, dan daripada itu kematian dalam lengkungan 21 orang. Tapi menjangkau ke tahun 2021, kita telah capai kanak-kanak hampir 500,000 orang kanak-kanak yang mendapat jangkitan COVID-19. Dan setakat yang ini sampai bulan Januari, yang seluruh kematian adalah lebih kurang 128 kanak-kanak. Memandangkan kita telah mencapai tahap yang bagus untuk vaksinasi COVID-19 di kalangan orang dewasa dan juga remaja. Jadi timbul sekarang satu golongan yang tak dilindungi. Itu adalah kanak-kanak antara umur 5 sampai ke bawah 12 tahun. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk melindungi kanak-kanak ini. Kalau kita nak kanak-kanak ini pergi ke alam sekolah, berinteraksi, untuk kanak-kanak antara 5 ke 11 tahun, persekolahan penting. Kita dah hampir 2 tahun tak menjalani persekolahan yang biasa kita jalani, duduk di rumah, pembelajaran secara virtual, tidak memadai untuk merangsang perwatakan kanak-kanak, minda dia dan juga perkembangan ini penting. Kanak-kanak dia perlu berinteraksi atau sama lain untuk mencapai tahap yang bagus. Itu sebab tu, jadi kerajaan dan kita telah mengesyorkan dan meluluskan untuk program vaksinasi kebangsaan COVID-19 yang kita panggil PIK-KIDS untuk golongan kanak-kanak antara 5 ke bawah 12 tahun. Okey. Kalau saya boleh tambah, ya, Doktor. Kalau kita lihat dari segi orang banyak berkata, jangkitan yang kena ni ringan saja. Tapi kita kena ingat yang objektif program ini adalah untuk melindungi kanak-kanak 5 hingga bawah 12 tahun ni daripada jangkitan teruk dan juga komplikasi akibat jangkitan COVID-19 seperti MIS-C dan juga long COVID. Sebab kedua-dua keadaan ini akan menyebabkan kanak-kanak ni duduk dalam ICU, rawatan jangka masa yang panjang, dan juga akan boleh menyebabkan kematian. Bayangkan satu kematian kanak-kanak akibat COVID-19, dia akan kata-kata boleh merosakkan emosi satu keluarga. Betul. Dan kalau kata dia anak-anak ini dapat komplikasi jangka panjang, bayangkan dia punya kualiti hidup kanak-kanak tersebut menjadi orang adalah terjejas. Jadi this is objektif kita untuk melindungi kanak-kanak daripada jangkitan teruk. Itu perkara yang perlu kita berikan perhatian melalui vaksinasi ini adalah untuk kita memberikan perlindungan kepada kanak-kanak ini dan juga untuk kita mengurangkan komplikasi kesihatan yang serius ataupun yang teruk apabila kanak-kanak ini dijangkiti. Betul, Doktor? Ya. Kerana kita saya maklum setiap nyawa adalah berharga, terutama yang nyawa kanak-kanak adalah golongan yang perlu kita lindungi, Doktor. Ya. Jadi mungkin Doktor boleh panjangkan pemerhatian dari sudut jenis vaksin yang mungkin akan digunakan dalam PIK-KIDS ini, Doktor. Dari segi kuantitinya juga bagaimana? Adakah sama dengan golongan dewasa, Doktor? Vaksin yang telah diluluskan oleh
badan berkuasa dadah DCA ataupun sebelum ni memang pihak WHO dan CDC adalah Pfizer yang kita kenal sebagai Comirnaty. Vaksin ini juga digunakan untuk orang dewasa dan juga remaja. Tetapi dosnya adalah berkurangan. 1/3 daripada dos yang diberikan kepada orang dewasa. Orang dewasa kita beri 30 mikrogram. Untuk kanak-kanak antara umur 5 ke bawah 12 tahun, kita berikan dos 10 mikrogram. Bila vaksin itu dibancur, itu adalah 0.2 mil. Dan dos ini diberi 2 dos. Satu diberi pada selepas dos pertama, 8 minggu selepasnya kita beri dos yang kedua. Okey, itu antara tempoh masa doktor. Ya. Bila bercakap berkenaan tempoh masa, selang masa itu tadi juga ada juga perhatian daripada golongan ibu bapa di luar sana yang menyatakan bahawa program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak ini adalah disasarkan bagi kanak-kanak yang berusia 5 sehingga bawah 12 tahun. Tapi dalam jangka masa sebulan 2 lagi anak saya akan mencecah usia 12 tahun. Jadi bagaimana doktor? Adakah anak saya perlu mengambil PICK Kids ini ataupun vaksin untuk remaja? Penerangan doktor. Interesting. Soalan ni agak menarik ya, kerana ramai tertanya. Seperti anak saya nak sampai 12 tahun, vaksin yang mana saya nak ambil ya? Okey, secara daripada clinical guidelines yang Kementerian Kesihatan keluarkan, untuk mereka yang berumur 12 tahun dan ke atas ataupun kita panggil dalam kategori remaja lah sebelum ini ya, mereka ini kita beri dia vaksin untuk remaja ya, yang sama dengan dewasa ya. Okey, untuk di bawah 12 tahun ini kita akan beri mereka vaksin kanak-kanak ya. Jadi ya, bagi mereka ya yang belum sampai umur 12 tahun, kita akan menawarkan mereka vaksin kanak-kanak yang ya. Dan apabila mereka telah mencapai umur 12 tahun nanti macam mana pula ya? Ya. So untuk lepas 12 tahun kebiasaannya kita akan menawarkan mereka vaksin bagi dos dewasa ataupun remaja ni tadi. Jadi ya di sini ya dia bergantung kepada how fast kalau kata pilihan ni kepada ibu bapa sebenarnya. Sekiranya ibu bapa merasakan I naklah tak maulah vaksin kanak-kanak ni, I nak vaksin dewasa kan. Jadi dia boleh menunggu sehingga anaknya berusia 12 tahun ya, dan kita berdoalah masa itu anak dia selamatlah ya, dan 12 tahun tak ada kena sebarang jangkitan, dan dia boleh membuat booking untuk dos yang dewasa. Sekiranya dia tak kisah masa sebelum 12 tahun hampir dia menerima kanak-kanak, just tolonglah kalau di Lembah Kelang buat booking awal so they can get early. Okey, itu antara penjelasan daripada doktor lah bagi ibu bapa yang masih ragu-ragu yang mencarikan jawapan daripada persoalan ini. Okey doktor. Boleh saya tambah lagi sikit? Ya, boleh Dr. Silva. Umpamaan dosnya yang ni adalah kenapa kanak-kanak perlu diberi, ada orang tanya yang 10 mikrogram. Lalu ubat semua pun sama juga. Kanak-kanak ini adalah golongan yang biasa lain. Selalu kita anggap kanak-kanak adalah orang dewasa yang kecil. Bukan. They are not small adults actually. Mereka mempunyai, jadi bila kita buat kajian yang tu, yang macam umpamanya ubat Panadol, Parastat Panadol. Orang dewasa akan beri 500 mg 1 gram. Kanak-kanak kita akan beri kurang. Sama juga yang vaksin ini pun dia beri dos yang kurang mengikut saiz badan kanak-kanak dan kajian yang baru-baru dilakukan menunjukkan dengan memberi dos yang 10 mikrogram tu dan 2 dos antara 8 minggu memberi kanak-kanak itu membentuk antibody yang mencukup, yang kita panggil neutralizing antibody terhadap COVID-19 sebanyak 91%. Itu bagus. Itu yang kita nak itu, 91% tu. Sebab kalau kajian juga menunjukkan kalau adult tu kita bagi, orang tanya kenapa kanak-kanak nak bagi 8 minggu, dewasa 3 minggu ya. Tetapi sebenarnya data-data menunjukkan bahawa lagi lewat kita beri dos 2 di kanak-kanak ni keberkesannya lebih baik. Sebab itu kita lewatkan kepada 8 minggu untuk kanak-kanak berbanding dengan dewasa tadi, keberkesannya lebih baik. Okey, itu mukadimahnya lah untuk perbincangan kita pada malam ini berkenaan program vaksinasi bagi kalangan kanak-kanak yang berusia 5 sehingga bawah 12 tahun. Selepas ini banyak lagi perincian yang akan kami bawakan dan pastinya juga kami akan memberikan pencerahan dari segala persoalan yang mungkin bermain di minda anda pada ketika ini, khususnya dalam kalangan ibu bapa dan juga penjaga di luar sana. Terus setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat.
Alhamdulillah, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Sepastinya tajuk kita pada malam ini berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi kalangan kanak-kanak yang berusia 5 sehingga bawah 12 tahun. Baik penonton, sudah pasti perhatian kita di awal tadi tertumpu kepada jumlah kes yang sangat tinggi dalam negara yang direkodkan pada hari ini, iaitu melebihi 17,000 kes. Namun dari segi peratusan yang berada pada kategori 3, 4 dan 5, 0.5%. Bagaimana doktor boleh memberikan gambaran ini khususnya dari segi kes kemasukan ke hospital, kes yang bergejala serius, untuk kita berikan gambaran kejayaan program vaksinasi golongan dewasa ini untuk kita terapkan, aplikasikan juga dalam program vaksinasi dalam kalangan kanak-kanak ini. Ini yang menunjukkan kalau walaupun kes semakin hari semakin meningkat disebabkan oleh varian Omicron, tapi kejayaan kita untuk memberi vaksin dos pertama dan dos kedua untuk golongan orang dewasa yang semua orang dewasa lebih dari 60 tahun, semua umur sampai umur remaja, 2 dos dan orang dewasa yang booster menunjukkan keberkesanan dia. Sebab itu sekarang walaupun kes makin meningkat, tapi kes yang serius, yang kategori 3, 4 dan 5 masih terkawal sebab mereka mempunyai daya ketahanan badan dan mendapat penyakit yang agak kurang. Kes 1 dan 2 yang mana kebanyakannya boleh dikuarantin di rumah. Yang hanya yang perlu masuk hospital adalah yang kes 3, 4 dan 5. Jadi kita harapkan dengan memberi vaksin pada golongan kanak-kanak yang umur 5 ke bawah 12 tahun akan juga mendapat kesan yang sama. Kerana kita masih ada lagi yang kosong sampai ke 4 tahun. Kita perlu jaga dan kita perlu tahu yang kanak-kanak ini, macam saya kata tadi, pergi sekolah dan sebagainya, kecuali kita nak simpan di rumah saja. Mereka masih mempunyai risiko untuk maut jangkitan. Jadi kita kena memastikan yang umur 5 sampai ke 12 tahun rentan terhadap penyakit ini. Okey, itu perhatian yang sangat pentinglah untuk kita war-warkan kepada semua masyarakat di luar sana betapa pentingnya program vaksinasi ini dalam memastikan kejayaan kita untuk melindungi seluruh masyarakat ataupun keluarga Malaysia di luar sana. Okey doktor, bagaimana kita menilai situasi semasa sekarang ini khususnya dengan penularan varian-varian of concern seperti sebelum ini Delta dan sekarang ini Omicron yang menular dalam negara kita, untuk kita berikan perhatian supaya ibu bapa di luar sana terus mendaftarkan anak-anak mereka untuk program vaksinasi untuk kanak-kanak ini, doktor? Okey, kalau kita lihat ya, macam yang Dr. Silva cerita tadi, kita melalui Delta. Delta ini satu varian yang sangat berbahaya, di mana melibatkan kalau kena terus mendapat kemasukan ke hospital, ICU dan kematian. Kemudian sekarang kita ada Omicron. Kalau kita lihat sejarah Omicron ini, dia berasal daripada Afrika dulu. Kalau tengok Omicron di Afrika, dia mula menyerang bukan golongan warga emas, ya, tetapi dia dilihat dia berlaku di kalangan kanak-kanak, ya, di benua Afrika. Kemudian negara lain pula melihat Omicron ini juga banyak menular di kalangan kanak-kanak. Apa yang kita risau tentang Omicron ini, walaupun kita kata dia tidak begitu ganas, tetapi dia boleh merebak dengan cepat. Jadi pemberian vaksin ini adalah untuk kalau kata kita dapat memberi vaksin dengan cepat, ya, supaya kita dapat melindungi mereka berumur 5 hingga bawah 12 tahun ini. Selain daripada diri mereka sendiri, kita kena ingat macam yang Dr. kata, mereka ada adik-adik yang tidak layak diberi vaksinasi lagi. Jadi dengan cara ini mereka bukan boleh mengelakkan, ya, mana mengurangkan di kalangan kanak-kanak di sekitar mereka. Sebab selain daripada itu, kanak-kanak bukan duduk dia saja. Dia akan duduk dengan nenek, datuk yang mungkin ada komorbid, ya. Yang mana kita tahu over time some of the vaksinasi dewasa ni protection dia kurang. Jadi dan sebab itu sebenarnya saya nak promote jugalah untuk siapa yang belum ambil booster, sila ambil, ya. Sebab over time dia akan menjadi, dia perlu melindungi golongan-golongan. Dengan cara ini dia macam dapat melindungi dia punya keluarga lah. Okey doktor, bercakap berkenaan imunisasi kanak-kanak ini kan, mungkin ada yang kita sering kali dengar di media sosial di luar sana yang menyatakan bahawa kanak-kanak ini mempunyai imunisasi yang sangat tinggi, jadi tak perlu nak ambil vaksin. Jadi pencerahan daripada doktor berkenaan pandangan sebegini, doktor. Ini memang tadi pun ada ibu bapa saya tanya saya, memang kanak-kanak boleh menghasilkan antibody. Umpamanya
kalau kita dapat penyakit itu, kita menghasilkan antibody. Tapi kita nak tunggu sampai dapat penyakit baru nak menghasilkan antibody. Sekarang kita ada vaksin. Umpamanya vaksin-vaksin lain pun akan menghasilkan antibody. Vaksin COVID-19 untuk yang kanak-kanak, yang khas untuk kanak-kanak ini juga akan menghasilkan antibody. Macam saya tadi katakan tadi yang kajian itu, kalau kita beri 2 dos yang 30 mikrogram, efikasi dia adalah menghasilkan neutralizing antibody hampir lebih daripada 91%. Dengan mempunyai antibody yang banyak, bila dia dapat katakanlah jangkitan yang COVID-19 itu, badan kita dah ada memory untuk menghasilkan antibody ini dan untuk mengawal kalau jangkitan itu daripada merebak menjadi daripada kategori 3, ke 4 dan ke 5. Mungkin dia akan mendapat kategori 1 yang tak ada langsung simptom, tapi dia terkawal. Itu yang kita nak. Okey, itu perhatian yang sangat pentinglah untuk kita war-warkan kepada masyarakat di luar sana. Jadi doktor mungkin boleh memberikan pencerahan juga kepada ibu bapa yang di luar sana yang masih tertanya, adakah program vaksinasi untuk kanak-kanak ini hanya untuk kumpulan kanak-kanak yang mempunyai komorbid sahaja ataupun untuk semua golongan kanak-kanak sebenarnya, doktor? Soalan menarik ya, sebab orang ingat kalau sakit je baru vaksin ya. Tetapi sebenarnya ya, dalam konteks kita program Peak Kids ini, kita ingin melindungi semua kanak-kanak di Malaysia, satu tanpa mengira status warga negara dia. Kita tak kira dia ni OKU ataupun tidak. Ya, kita tak kira juga sama ada mereka ni apa keturunan pun. Ya, kita bagi pada semua dan kita menawarkan secara percuma. Ya, bagaimanapun ya, kita ada kumpulan keutamaan. Ini adalah mereka yang kita nak lindungi dengan cepat, dengan awal. Di mana mereka ini adalah kategori kanak-kanak yang ada komorbid, yang ada daya tahan tubuh yang lemah. Dalam arti kata, ini adalah kanak-kanak yang mempunyai sejarah penyakit dan mendapatkan rawatan di hospital secara berkala, macam yang kanak-kanak yang Dr. Silva jaga. So, untuk kanak-kanak ini, mereka sebenarnya kita telah pun memula pada 3 hari bulan dahulu dengan memastikan mereka ini, memanggil mereka datang untuk mendapatkan vaksinasi di hospital-hospital yang menjaga mereka. Ini untuk special lah, untuk mereka dapat cepat. Tapi untuk kanak-kanak yang tidak dalam kategori ini, kita tawarkan mereka, kalau mereka bersekolah, kita akan buat juga, kita panggil di pusat vaksinasi di sekolah. Di mana sekarang kita ada tempat dah mula, ada tempat masih dalam perbincangan akhir, kita nak mula di sekolah. Kemudian ada juga ya, kalau di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang, kita ada pusat pemberian vaksin, kita kata integrasi. Contohnya kalau kita dengar macam gambar tadi, di Aziata, di WTC ya, di Kelang, yang mana mereka mula menawarkan vaksinasi kepada kanak-kanak ini. So untuk kalau mungkin kita akan buat jangka luar, macam untuk kanak-kanak orang asli ya, kanak-kanak OKU mungkin di tempat yang ada kanak-kanak OKU dan sebagainya. Jadi kaedah untuk saya ingin tambah sikit. Ya, doktor. Yang Dr. Said kata mengenai yang pusat vaksinasi special. Yang ini adalah di hospital. Umpamanya saya pakar bawah pinggang kanak-kanak. Saya ada pesakit yang buat dialisis. Saya ada pesakit yang buat darah transplant. Mereka ini punya banyak ubat dan daya ketahanan badan mereka rendah sikit. Mereka adalah keutamaan diberi untuk memberi vaksin ini. Baru tadi saya dah beri hampir 30 orang lebih, dan di semua pusat vaksinasi tak perlu risau, kita akan menjelaskan proses vaksinasi itu. Selepas vaksinasi, ibu bapa dan kanak-kanak akan dipantau antara 15 ke setengah jam untuk melihat apa-apa kesan-kesan yang ada. Mereka dah sihat, baru dibenarkan balik. Sebelum balik, setiap ibu bapa akan diberi penjelasan yang jelas-jelas mengenai bagaimana kita nak pantau selepas vaksinasi di rumah, aktiviti kanak-kanak, apa yang harus dilakukan sehingga mendapat dos yang kedua. Dan prosesnya akan diulang balik. Ini untuk memastikan keselamatan kanak-kanak ini terjaga. Itu yang sangat penting lah. Khususnya dari selepas kita vaksinasi itu, apa antara perkara-perkara yang perlu ibu bapa tahu untuk penjagaan kesihatan anak-anak mereka khususnya. Jadi selepas ini Dr. Silva, saya akan ajukan satu persoalan yang berkaitan dengan persoalan daripada ibu bapa di luar sana lah. Anak saya telah pun mendapatkan vaksinasi influenza dan juga pneumokokal. Adakah anak saya perlu juga untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19? Itu pencerahan itu akan kita lanjutkan, akan kita panjangkan sebentar saja lagi. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana.
Ya, penonton, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat untuk kita berbicara berkenaan program vaksinasi dalam kalangan kanak-kanak yang berusia 5 sehingga bawah 12 tahun. Sebelum kita berehat seketika tadi, saya ada gantungkan satu persoalan yang mungkin menjadi persoalan juga dalam kalangan ibu bapa ataupun penjaga di luar sana, iaitu berkaitan dengan adakah anak saya perlu mendapatkan vaksinasi COVID-19 walaupun anak saya telah pun mendapat vaksinasi influenza ataupun pneumokokal, Doktor. Ya, ini soalan yang bagus kerana ramai ibu ingatkan satu vaksin itu boleh melindungi semua penyakit. Vaksin untuk influenza itu adalah untuk virus influenza. Vaksin untuk pneumococcus itu adalah untuk bakteria pneumococcus. Dia hanya akan melindungi kita, individu yang telah diberi vaksin, untuk penyakit itu saja. Jadi kalau kita untuk keadaan sekarang, pandemik COVID-19 adalah satu keperluan kita untuk menjaga kita daripada COVID-19, dan vaksin COVID-19 perlu diambil untuk kita menjaga kita orang dewasa dan juga anak-anak kita daripada dijangkiti COVID-19 yang serius. Jadi kita tak boleh katakan kita terima vaksin untuk influenza, vaksin untuk pneumokokal, tak perlu COVID-19. Vaksin-vaksin itu tidak memberi rentangan badan terhadap COVID-19. Okey. Kan ayat for umur yang 5 basically untuk umur 7 tahun ya, kanak-kanak yang bersekolah tahun 1 ya. Mereka dalam program Kementerian Kesihatan, mereka juga on top of vaksin COVID ini, mereka juga akan menerima vaksin kita panggil dos tambahan bagi measles, rubella dan juga difteria dan anti-tetanus ya. Dan kita dalam perancangan program ni ibu bapa tak perlu risau ya, kerana kita akan memastikan bahawa kita tak bagi sekali. Kita akan tunggu sebab sekurang-kurang 2 minggu jarak antara, kalau kita dah bagi vaksin mRNA-T ni, kita akan tunggu jarak sekurangnya 2 minggu untuk dia menerima vaksin COVID-19. Kita tak akan bagi serentak. Okey, pencerahan yang cukup jelas daripada kedua-dua pakar kita pada hari ini. Okey, sekarang ini kita nak beri penerangan kepada penonton di luar sana. Apakah antara persediaan sebelum mendapatkan vaksinasi untuk kanak-kanak dan juga selepas mendapatkan vaksinasi? Jadi kita saya maklumlah mungkin ada pencerahan daripada doktor. Apa antara langkah-langkah persediaan awal lah sebelum ibu bapa ini membawa anak mereka ke tempat vaksinasi, doktor? Ya. Selepas mendaftar MySejahtera di bawah tanggungan, MySejahtera akan mengeluarkan di mana tempat pilihan tu. Katakanlah macam umpamanya kata anak puan ataupun perlu vaksinasi khas di hostel Selayang. Jadi saya cadangkan ibu bapa, keduanya mungkin ramai yang kerja, seorang perlu ambil itu dan rehat sepenuhnya. Pastikan kanak-kanak itu pun rehat, diberi makanan yang sihat, hidrasi yang elok. Pagi itunya datang ke tempat vaksin mengikut waktu yang ditetapkan. Jangan terlampau awal ataupun jangan terlampau lambat. Kanak-kanak kita faham dia akan resah kalau tunggu lama. Betul. Dan nanti Dr. Saidata akan terangkan, kebanyakan tempat-tempat vaksin kita ada juga menyediakan bahan lukisan dan mewarnakan untuk kanak-kanak supaya mereka tidak resah masa waktu menunggu untuk vaksin. Dan waktu itu, lepas dah sampai ke tempat itu, daftar dan pastikan nama, bawakan IC. Kalau perlu, bawa borang yang telah ada sign itu. Jika sekiranya umpamanya kedua-dua ibu bapa tidak boleh datang, pakcik itu yang ada kat rumah, sediakan surat yang mengatakan pakcik itu telah borang yang ada dalam MySejahtera yang diberi mandat untuk bawa anak ke, dan bawa surat itu sekali. Sampai di setiap pusat vaksin ada kaunter, daftar, dan selepas daftar ada biasanya tidak mengambil masa lebih daripada seorang kanak-kanak itu, kalau tak ramai setengah jam dah semua dah selesai dah. Seorang kanak-kanak. Okey, mungkin ada penambahan daripada Dr. Saidata. Saya ingin memaklumkan kepada ibu bapa ya, yang paling penting kalau nak anak divaksin, yang macam Dr. Selva kata, mesti tanda tangani borang persetujuan secara bertulis. Okey, dan kalau nak cepat proses ni, muat turun borang ni daripada MySejahtera, cetak dan isi 2 salinan di rumah. Ya, dan
dan sekiranya memang tak dapat menggunakan borang perwakilan ini tadilah. Ini yang paling penting. Tetapi kena difahamkan bahawa tidak ada paksaan dalam mengisi borang kebenaran ini. Ya, ibu bapa sendirilah yang apabila ditawarkan, kita mohon ibu bapa buka, baca daripada sumber-sumber yang kita kata sumber-sumber yang sahih, ya, yang kredibel, dan you make your decision, ya. Dan tanda tangan borang ni, bawa borang ni tadi ke pusat pemberian lah, ya. Dan kita nak mengalukan untuk ibu bapa di Lembah Kelang dan juga mana-mana negeri untuk start awal. Sebab siapa dapat awal, insya-Allah kita akan memberi mereka macam bahan pendidikan tentang COVID. It's a book. Kita panggil sticker book, ya. Kita tak banyak, tapi siapa cepat dia dapat, ya. Dan juga sementara kanak-kanak tu duduk, kita ada, dia boleh membaca, dia boleh mewarna buku tersebut. Dan kita juga memperuntukkan mereka yang awal stiker. Kita panggil bagai Pip Kids punya stiker lah untuk mereka. Wow, itu antara idea lah untuk menarik perhatian. Saya ingin menekankan yang Dr. Sazil kata yang itu tidak ada paksaan. Umpama pesakit saya yang saya selalu jumpa di klinik setiap bulan yang transplant dan sebagainya, saya nyatakan kenapa kita perlu beri vaksin ini. Dan saya jelaskan segala kebaikan vaksin ini dan juga saya akan jelaskan kemudian apa kesan sampingan yang kita akan jelaskan. Dan pihak ibu bapa perlu menimbang. Setakat ini semua data menunjukkan yang risk benefit lagi banyak. Kita dah nampak jelas daripada apa yang kita lakukan selama setahun tu untuk orang dewasa. Jadi data tu jelas, tapi pihak ibu bapa perlu membuat persetujuan untuk sama-sama ada menerima vaksin ke tidak. Tidak ada paksaan. Ya. Okey, itu berkenaan dengan langkah-langkah persiapan awal sebelum ibu bapa membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi untuk tempoh selepas vaksinasi pula, Kementerian Kesihatan Malaysia turut menyarankan anak-anak ini tidak melakukan aktiviti lasak untuk tempoh 2 minggu. Jadi bagaimana doktor? Ibu bapa ada yang risau dekat luar sana, anak saya aktif doktor, bermain sana sini doktor. Jadi bagaimana? Berapa lama tempoh sebenarnya untuk mereka? Quite interesting, ya. So, kita senang cakap, jangan pastikan anak anda berehat, tidak melakukan sampai sini. Mak ayah ni susah hati. Macam mana dia nak constrain anak, ya. So apabila kita kata tentang tidak mahu, kita tidak mahu dia terlalu ekshaustif. Kita nak bagi supaya vaksin ini dapat berfungsi dengan baik dalam tubuh dia, ya. Kemudian sekiranya, ya, sebenarnya kanak-kanak ini selepas vaksinasi, kita mohon dia memerhatikan anak. Adakah anak tu mendapat kesan sampingan ringan? Seperti tanya anak tu sakit ke tempat suntikan, dan perhatikan bengkak ke, merah ke, perhatikan ada anak demam ataupun tidak, ya. Dan sekiranya, ya, anak-anak ada simptom yang ringan, ibu bapa boleh memberi mereka kita kata macam ubat paracetamol yang kita boleh dapat over the counter. Dan dos kanak-kanak, janganlah bagi ubat dewasa macam Dr. Silva kata tadi, yang sesuai untuk kanak-kanak, dan pastikan mereka berehat yang cukup, ya. Dan perhatikan, bukan mana dalam kita tak boleh mana kanak itu kita mengatakan jangan tidak terlalu aktif. Perhatikan dan sentiasa bertanya, ya. Dan yang paling kita takut tiba-tiba bertanyalah kalau anak tu mengadu, mak sakit dada. Mak, kenapa dada saya berdegup dengan kencang, ya? Atau anak tiba-tiba kata nampak susah bernafas. Ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa anak ini perlu mendapat rawatan cepat dan segera. Pergilah, ya, kalau ada tanda-tanda jangan tunggu. Ya, tunggulah suami saya balik, tunggulah, tapi terus bawa untuk mendapatkan rawatan segera. Dan kalaulah anak tadi ada demam berpanjangan, muntah, letih, ya, ini pun adalah kita mohon untuk membawa mereka untuk mendapat rawatan yang cepat, ya. Kebanyakan tanda-tanda ini adalah tanda ringan, kita kata dia bersifat sementara dan akan pulih dalam masa beberapa hari. Okey, itu bersifat sementara lah dan akan sembuh dengan sendirinya insya-Allah, ya, doktor. Lepas ini doktor, kita mungkin akan melanjutkan lagi diskusi kita berkenaan kesan sampingan, dan itu merupakan aspek penting yang sering kali dikhawatiri oleh golongan ibu bapa di luar sana. Tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi pencerahan berkenaan program vaksinasi kanak-kanak.
Baik penonton, masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari Rawat untuk kita membicarakan berkenaan program vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan khususnya kepada golongan kanak-kanak yang berusia 5 sehingga bawah 12 tahun. Okey doktor, sebelum kita nak berbicara berkenaan kesan sampingan, itu satu aspek yang sering kali dikhawatiri oleh masyarakat di luar sana khususnya berkaitan dengan vaksinasi ini. Mungkin doktor boleh perjelaskan juga dari sudut kanak-kanak yang telah dijangkiti COVID-19, dari sudut long COVID yang dialami oleh golongan kanak-kanak dan juga MISC, doktor. Terima kasih. Itu soalan yang bagus saya nak jelaskan. MISC dalam bahasa Inggeris adalah Multi System Inflammatory in Children, dan long COVID adalah COVID yang ada. MISC sendiri ini biasanya dia akan didapat di kalangan kanak-kanak. Kami telah tengok kanak-kanak 6 bulan pun kena, yang 18 tahun pun kena. Bila boleh kena, kadang-kadang kena COVID kategori 1, kategori 2, lepas 1 minggu, 2 minggu sampai 42 hari kita tengok, dia akan datang dengan keadaan yang tenat. Biasanya radang ni yang selalu berlaku oleh radang pada jantung. Bila radang pada jantung, jantung kita akan kurang berfungsi, menyebabkan dia datang dengan tekanan darah rendah, keadaan yang lemah. Dan ini perlu dikesan dengan awal, dan kebanyakan sakit kanak-kanak yang MISC perlu dimasukkan di ICU. Kita ada tadi yang data yang 174 kanak-kanak. Kesemua kanak-kanak ini dimasukkan ICU di semua negeri hospital di Malaysia. Dan kebanyakan ramai yang perlu diberi pernafasan melalui mesin, ada yang perlu buat dialisis dan sebagainya. Tapi hampir semua, kebanyakannya telah selamat, tapi kita kesan awal. Tapi dari ada yang banyak yang ada berkesan sampingan, lepas tu balik pun tidak pulih seperti awal. Ini yang penting. Pada masa yang sama, yang COVID, long COVID ini telah dikesan di kalangan orang dewasa. Saya baca baru-baru ni majalah Time, dia kata sekarang di Amerika perlu queue up untuk long COVID. Long COVID ini orang yang kena COVID, yang ada masalah susah bernafas, masalah pemikiran. Ini penting untuk kanak-kanak. Kanak-kanak orang masih lagi muda. Bayangkan kalau dia kena long COVID sekarang, dia punya jangka masa yang panjang. Macam mana dia nak berfikir? Persekolahan. Dia kata macam mental fog. Dan dari segi calculation, membuat pemikiran yang rumit menjadi masalah. Dan long COVID ini kita belum nampak lagi. Dan nampak kanak-kanak kita macam kesan dia untuk jangka masa 5 tahun, 10 tahun. Kanak-kanak akan menjadi orang dewasa. Dia punya lifespan tu lagi tinggi, lagi lama daripada orang dewasa. Jadi ini yang kita perlu penting jelaskan kenapa kita sarankan untuk imunisasi COVID-19 untuk mengelakkan MISC dan long COVID. MISC ini kalau nak bandingkan kesan sampingan vaksin yang tadi Dr. Saida kata yang radang pada jantung, yang myocarditis yang jarang-jarang berlaku tu adalah berkali-kali ganda lagi teruk daripada yang itu. Dan 8.7 bilion dos telah diberikan kepada kanak-kanak di Amerika, dan yang myocarditis kalangan yang dapat oleh vaksin adalah kurang ber-12. Dan semua kanak-kanak ini dipantau paling lama pun 2 minggu, lepas itu semuanya dah elok. Tak ada masalah komplikasi yang berlanjutan. Tapi MISC dan long COVID mempunyai komplikasi yang berlanjutan. Yang saya rasa ramai kanak-kanak, kalau ada kanak-kanak yang itu, kita perlu ada klinik khas untuk menjaga kanak-kanak sebegini. Implikasi ini adalah sosio-ekonomik, implikasi pada keluarga. Bayangkan keluarga kanak-kanak yang perlu jaga kanak-kanak ini. Persekolahan. Ini adalah implikasi-implikasi yang penting. Okey, itu Dr. Saidatu, daripada pencerahan Dr. Silva itu tadi kita lihat risiko kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 yang mendapat long COVID dan juga MISC ini adalah sangat penting untuk kita war-warkan kepada masyarakat di luar sana betapa pentingnya mereka mengambil vaksinasi untuk anak-anak mereka. Khususnya dari sudut kita melihat dari segi kelebihan ataupun manfaat vaksinasi ini jauh lebih tinggi daripada risiko yang sangat-sangat kecil sebenarnya, Doktor. Ya, benar sekali. Sebab apabila dikatakan ketakutan tentang kesan sampingan, kalau kita lihat apa-apa ubat sekalipun, dia mempunyai kesan sampingan, begitu juga dengan vaksin.
Dan kalau kata daripada segi kesan sampingan ini, sebenarnya kalau kerajaan Malaysia tidak akan, kemudian tidak akan meluluskan vaksin ini kalau kita dapati ia tidak selamat. Dan apabila kita melihat data-data daripada luar negara, kita membandingkan antara vaksin COVID untuk kanak-kanak dengan dewasa, ya, dengan dos yang lebih rendah, didapati negara luar pun seperti di USA, di UK, malah yang paling dekat sekali di Singapura, negara jiran kita, ya. Di Singapura sebenarnya telah memulakan program ini pada bulan tahun lepas, pada akhir tahun, ya. Dan didapati kesan sampingan akibat daripada vaksin COVID kanak-kanak ini jauh lebih rendah berbanding dengan kategori dewasa, ya. So dari segi ini kita perlu melihat data-data daripada luar negara, dan apabila kita ni kadang kita kena bandingkan, ya. Dan risiko untuk mendapat yang serius ini amat kurang, ya. Dan yang paling penting bila kita membaca laporan itu, bila kita lihat kata bukan satu kes, tapi kita melihat kadar berapa vaksinasi telah diberikan. Dia ada cara pembacaannya. Ya, tapi ibu bapa tak perlu risau kerana vaksin yang kita gunakan sama je, yang Comirnaty, Pfizer untuk kanak-kanak ni sama je dengan negara-negara, sebab ini sahaja vaksin yang lulus sekarang pada masa untuk kanak-kanak, dapati adalah selamat dan kurang kesan sampingan. Apa yang penting, setiap vaksin yang digunakan di negara kita ini mendapat kelulusan daripada NPRA, ya, Doktor, dan sepastinya mempunyai keselamatan dan juga mendapat kajian yang menyeluruh untuk memberikan keselamatan kepada semua pihak. Jadi, Doktor, bagaimana Doktor boleh memberikan penerangan? Kita dah sering kali, khususnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sering kali mengemukakan berkenaan kebaikan vaksinasi ini. Namun ada juga dalam kalangan ibu bapa di luar sana yang masih lagi mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Bagaimana, Doktor, untuk kita meyakinkan mereka di luar sana, Doktor? Saya baru nak cakap tadi tu, ramai yang tunggu dan lihat dan kata dapat jangkitan COVID untuk kata dapat natural immunity. Tapi kajian, kalau dapat vaksin COVID ini yang Pfizer, 5.5 kali lagi tinggi daripada kita dapat yang immunity daripada jangkitan COVID. Dan satu negara, kalau kita baca dalam data, negara Skandinavia, Sweden, pada awalnya tak nak vaksin, dia kata tunggu dulu. Tapi gejala yang baru-baru ini dengan Delta, dengan Omicron ni menyebabkan menaik dengan mendadak dan ramai yang ada masalah. Jadi itu jelas menunjukkan yang 5.5 kali lagi bagus vaksin itu daripada mendapat jangkitan, yang saya kata awal, jangkitan daripada COVID-19. Jadi perlu kebaikan itu memang jelas menunjukkan, dan kita telah nampak daripada dah hampir setahun lepas bagaimana kita telah mengawal gejala COVID waktu Delta surge itu, yang boleh kita turunkan, data kata kadar orang dewasa masuk ke ICU, kadar yang meninggal dan sebagainya. Bagi saya sebagai pakar kanak-kanak, saya tak nak lihat seorang kanak-kanak pun meninggal. Setuju. Ataupun yang masuk ke hospital, yang perlu masuk ke ICU. Kalau boleh kita tak nak. Kalau semuanya mereka perlu sihat, dan kanak-kanak ini perlu mulakan persekolahan yang biasa dengan norma yang baru ini. Itu yang harapan saya. Betul. Itu harapan kita bersama juga, Doktor. Harapan semua kita. Betul, untuk kita terus harapan melindungi. Kementerian Kesihatan Malaysia, harapan rakyat Malaysia, harapan negara Malaysia. Betul, Doktor. Mungkin ada juga persoalan yang mungkin kita perlu perincikan dan kita berikan perhatian kepada penonton di luar sana berkenaan kanak-kanak yang mempunyai sejarah alahan terhadap mana-mana vaksin ataupun ubat-ubatan. Adakah kanak-kanak kategori ini boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19, Doktor? Okey, bagi kanak-kanak dalam kategori yang kita katakan ada alahan, ya. Pertamanya, kanak-kanak ini kita tak boleh kata straight, tak boleh. Ya, kita akan merujuk kanak-kanak ini kepada pakar kanak-kanak macam Dr. Selva, yang mana dia akan buat penilaian. Sebab sebenarnya dia kena sahkan yang alergik tu kepada apa bahannya. Adakah kandungan vaksin, adakah yang terdapat ataupun ada bahan-bahan lain, ya. Daripada penilaian ini barulah pakar akan menentukan kanak-kanak ini sesuai atau tidak diberikan vaksin
vaksin. Dan kalau sesuai macam tadi lah Dr. Selva kata, dia akan tengok budak tu, dia beri, observe, perhatikan sehingga dia selamat. Sekiranya dia develop mendapat kesan sampingan dan yang agak teruk, maka kita akan menilai semula sama ada boleh tak dia menerima dos yang kedua. Semua ini memerlukan penilaian pakar. Dia tidak kata pandai-pandai saja kita nak buat, tidak. Ia berdasarkan kepada kita kata melihat kanak-kanak itu dan statusnya. Betul tu. Umpamanya yang kita panggil special PPV itu, okey, biasanya PPV yang lain mereka ada doktor sana, macam doktor kata, bila ada yang sejarah alahan dan tak ada berjelaskan, mereka akan hantar line listing kepada special PVP. Setiap pagi dan petang, ada pegawai saya akan call, Dr. Selva boleh tolong tengok, kita akan telefon ibu bapa, tanya apa alahan sebenarnya. Kadang-kadang alahan itu secara general. Kalau alahan itu makanan dan sebagainya. Alahan yang boleh menyebabkan keadaan serius adalah alahan yang ada kena-mena dengan bahan ubat yang sama yang digunakan dalam Pfizer. Kalau kita boleh itu, kadang-kadang kita akan pantau. Jika sekiranya mereka ada alahan yang macam makan kerang dan sebagainya, kita pantau. Bila kita beri vaksin ini pada pusat vaksin khas ni, dah lebih setengah 15 minit, biasanya kita ada keadaan yang macam emergency. Kalau tak ada masalah, macam kita kata, sebelum balik kita akan beritahu. Jika sekiranya ibu bapa telefon balik ataupun mengatakan ada alahan, kita akan pantau dos kedua. Sekiranya alahan tu memang sekiranya macam Dr. Selva kata, dos kedua tu mungkin tak diberi. Okey. Kita harapkan melalui perbincangan kita pada malam ini meningkatkan keyakinan kepada ibu bapa dan juga penjaga di luar sana untuk terus mendaftar anak-anak mereka untuk program vaksinasi golongan kanak-kanak ini. Dan setakat yang kita ketahui, lebih daripada 500,000 kanak-kanak yang telah pun mendaftar bagi program vaksinasi untuk kanak-kanak ini. Jadi doktor, sebagai kesimpulan program kita pada malam ini, mungkin ada saranan yang doktor ingin sampaikan kepada golongan ibu bapa, penjaga atau nenek di luar sana untuk memastikan anak-anak ataupun cucu-cucu mereka mendapatkan vaksinasi dan perlindungan daripada COVID-19 ini. Terima kasih. Di sini kita ingin menyatakan, sebab yang kita kata baru berdaftar 600,000 ya. Kita mensasarkan dalam 4 juta kanak-kanak kita di luar sana. Jadi kita di sini bagi pihak Kementerian Kesihatan, kami ingin menyeru ibu bapa untuk mula mendaftarkan anak mereka ya. Bagi mereka yang ada aplikasi MySejahtera, tolonglah masukkan anak sebagai tanggungan supaya kita boleh beri janji temu. Kalau kata yang tidak ada ni, kita maklumkan kepada pihak sekolah yang mana kita akan bantu memberi vaksinasi mereka melalui vaksinasi di sekolah. Yang penting daftarlah anak anda, sebab tidak ada yang selamat ya. Kalau untuk selamat semua orang kena melindungi. Jadi lindung seorang, lindung semua. Betul, lindung diri, lindung semua. Itu pegangan kita bersama dan kita harapkan melalui pencerahan pada malam ini meningkatkan keyakinan kepada anda semua dan juga memberi pemahaman kepada anda semua betapa pentingnya program vaksinasi bukan sahaja kepada golongan dewasa, remaja, malah juga kepada golongan kanak-kanak. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Dr. Selva